So sebelum tu kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Semua dah ada 10 orang. Seorang lagi saya tak pasti siapa. Yang tak datang dia Hamizan. Ni Siti Syam, Lutfi ada, Aina ada, Dam Haikal ada. Siapa tak ada? Tisha ada. Okay. Right. So malam ni adalah malam minggu ke-5. Okay, dalam bulan kedua kita, bulan Mac. So insyaAllah, so malam ni kita akan berbincangkan ataupun mempelajari bab yang agak rare lah, orang cakap. Bukan rare sangat lah, bukan susah sangat. Dia something new dalam matematik untuk KSSM dan something new untuk SPM. So bab ni bab yang tak pernah ada dalam SPM KBSM. Itu dinamakan sebagai bab apa kata insurance. Okay. So sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai insurance, minggu lepas cikgu ada tanya awak lah, siapa yang ada insurance kat sini? Boleh tak kita share sikit? Yang itu cikgu nampak Hamizan kan? Betul tak? Ke siapa yang ada insurance? Ada. Okey. Insurance apa tu Hamizan? Boleh share kat dengan kawan-kawan? Sekejap saya tanya. Saya ada insurans haji, cikgu. Masa saya cakap. Insurans haji. Okey. So daripada tabung haji lah maksudnya. Okey. So insurans hayat tak ada lagi lah. Tak, rasanya. Okey, baik. So yang lain macam mana selain Hamizan? Ada ke insurans dia? Okey, yang mak ayah awak ambil untuk awak? Okey, tak apa. Tak apa. Dia tak ada masalah pun. Ada insurans ke, tak ada insurans pun tak ada masalah pun. Okey. Dia kalau apa fungsi insurans, siapa dah belajar bab insurans ni? Sebelum kita pergi go through lebih lanjut pada bab insurans, siapa dah? Kat sekolah dah masuk bab insurans? Boleh bagi reaction ataupun angkat tangan ke? Cikgu nak tahu. Tak ada siapa-siapa yang dah belajar. Okey, Anis dah belajar. Okey. Cantik. Okey, so maksudnya Anis dah tahulah sedikit mengenai bab insurans ni. Okey. So apa itu insurans? Okey. So, cikgu buka slide dia. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, semua dah print ke yang bahan yang cikgu bagi kat dalam Google Classroom? Dah ke? Okey, Tishan dah suruh cakap dah. Anis pun. Anis belum. Lama Anis. Anis tu belum Okey, tak apa Anis. Nanti Anis boleh catat dalam buku. Supaya kita on the way cikgu. Okey. So cikgu dah pagi tadi kan. Pagi tadi. So tengah hari tu. Saya ingat. Itu problem. Okey, tak apa. Okey, Amirul dah. Okey, tak apa. Yang tak print tu, yang belum print tu, tak apa. Topik ni just simple je. Tapi cuma awak kena tahulah
macam mana pengiraan dia. So boleh tulislah dia punya gist soalan dia ataupun dia punya point-point soalan tu awak boleh tulis. Sekurangnya siapa yang ada printer problem tu macam Luffy, tak apa, tak ada masalah. Kita tulis pakai tangan macam biasa lah. Okay, itu lebih afdal kan. So kita belajar dari cikgu, kita tulis apa yang cikgu bagi tahu nanti. Okay, so far cikgu akan go through kepada slide. Cikgu ada dalam 18 slide lah. Cikgu sempat buat. So ini berkisar kepada apa kata topik insurans. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai insurans ni, okay, memandangkan semua pun tak ada insurans lagi, ada pun yang macam Amizan cakap berkenaan dengan insurans haji. Okay, cikgu korang pasti yang insurans haji tu macam mana dia insurans ni banyak benda yang kita boleh gunakan. Banyak benda yang kita boleh insurans kan. Cerita aku tak pasti yang insurans haji tu macam mana. Insurans dari segi simpanan haji ke, simpanan tabung haji ke, ataupun insurans untuk pergi menunaikan haji. Okay. So kadang-kadang tabung haji ada berikan satu, maksudnya offer, tawarkan kepada kita insurans yang kita perlu bayar sebelum kita pergi haji kan. So tak adalah kita kena bayar selepuk. Itu dinamakan sebagai insurans perjalanan. Cakap. So apa-apa yang berlaku dekat tabung dekat Mekah nanti kan, dekat Mekah ke Madinah ke Arafah ke, so then kita akan dilindungi lah. Okay, mungkin tabung haji nak buat skop macam tu, so kita bayar sikit dalam sebulan tu dah berapa ringgit, so kita dah simpan siap-siap dah. Okay, simpanan dia dan kita boleh jadikan sebagai perlindungan kita untuk menunaikan haji lah. Betul cikgu rasa macam tu kot yang ni. Okay, so Hamizan, bila pergi haji tu Hamizan, boleh share kat dengan kawan-kawan bila nak pergi haji tu, dia punya date dia punya bukan year, tahun dia. Boleh Hamizan? Boleh share dengan kawan bila awak punya jadual? Tak tahu cikgu. Mak saya pun tak tahu. Oh, tapi dijangkakan bila tu? 2000 berapa? Entahlah. Saya tanya mak saya pun tadi, dia cakap tak tahu. Oh ya, yalah sebab sekarang pun kita tak boleh menunaikan haji lagi. Setahun dah kan. Kita terpaksa queue kan kita punya jemaah haji tu. Okay, tak apa. Nanti kalau ada rezeki nanti, so kita kalau dapat rezeki menunaikan umrah, menunaikan haji kan, lagi bagus. So awak akan rasa feeling dia lain tau. Macam kita dah pernah pergi umrah. So the feeling dia agak memang, bayangkan tempat yang kita kita cakap kita dambakan, iaitu Kaabah kan. Tiba-tiba bila kita lalu depan kita berada di depan dia. Itu rasa masa cikgu datang tu macam sebab je. Terlalu sebab. So, cikgu tak terkata lah macam, oh selama ni kita tengok depan TV kan, dia tu Kaabah. Rupanya sekarang aku dah berada saya dah berada di depan dia dah. Dah berada di depan Kaabah. Betapa rasa shock kat situ. So perjalanan nak pergi tu ada satu lagi lah, itu cabaran dia. So perjalanan dia first confirm menabung, buat simpanan. So siapa yang dah dia buka tabung haji, siapa dah ada cukup 1000, dia dah boleh queue dah. Dia 1300 lah. 1300 dia dah boleh queue perjalanan dia. Contohnya kat sekarang tahun 2050 berapa tahu macam kawan cikgu punya, 2056 kot. Dia boleh pergi haji. Siapa daftar sekarang ataupun dalam tempoh 2019 2020 kan, sebelum pandemik COVID ni. So dia punya jadual perjalanan tu 2056 jangkaan dia. Okey, tapi tak apa. Kita teruskan menyimpan, teruskan beristiqamah dalam menyimpan dalam tabung haji tu. At least kurang-kurangnya nanti kita dapatlah menunaikan ibadah.
Okay, so bercakap pasal haji, kita nak travel ke sana, kita nak naik flight. Okay, naik flight ke sana kan. So, bila naik flight, pergilah mana-mana negara pun, tak kisahlah. Haji confirm lagi ke Arab Saudi. Jadi ke mana-mana negara pun, insurans pasti tetap ada. Okay, first thing kenapa? Kalau, okay, Aisyah baru masuk. Okay, kenapa yang first yang perlu ada untuk insurans perjalanan ni? Satunya apa pun yang berlaku dalam penerbangan tu, so ada orang orang melindungi kita lah. So sekurang-kurangnya ada kalau kita tak jangka kan, kalau ada penerbangan tu, kadang-kadang kita tengok penerbangan ni kadang-kadang kita diduga macam itu yang dekat Indonesia tu terhempas, kapal terbang terhempas. So kita tak boleh tahu, tapi dengan ada insurans, ada pampasan kepada keluarga kita. At least kurang-kurangnya adalah satu sumbangan atau perlindungan kepada, kalau contoh masa tu awak dah kahwin, Miza dah kahwin kan. So at least kurang-kurangnya ada perlindungan kepada anak-anak. So tak adalah nanti bila awak pergi tak ada perlindungan. Bila awak tu tiba-tiba awak meninggal, kita tak jangka, dan adalah benda yang dilindungi kat situ lah. Okay, so itulah kepentingan insurans. Insurans perjalanan satu, lepas tu awak pergi ke sana ada juga insurans je. Insurans menunaikan umrah ataupun menunaikan haji. Ada? Cikgu tak nafikan, memang ada. So insurans tu agak mahal sikit. So mungkin awak kena bayar, kalau yang pakai dah dia tabung haji ni mungkin dia bagi bayar murah sikit bayar bulan-bulan. Dia cost dia rendah sikit lah. Compare kita kena bayar selepuk kan. Okay. So insurans ni banyak. Selain daripada travel, kita ada kalau macam kereta. Kalau kita nak apa orang kata, kereta, kita nak bawa kereta, kita kena ada road tag. Okay. Tanya ayah awak, tanya mak, siapa yang mak ayah ada, ataupun siapa ada motor kan, kereta ke motor ke, tanyalah ayah dengan mak awak apa yang kena buat tiap-tiap tahun. Satunya first kena renew road tag. Second yang paling utama adalah insurans. So insurans. Dalam insurans kereta motor ni, apa fungsinya? So dia nak melindungi kita. Satunya badan kita lah. Melindungi anak-anak semua kalau ada macam accident apa berlaku. So dia boleh lindungi kita. So lagi satu, dari segi dia punya ganti rugi. Kalau accident confirm lah ada berlaku kemek sikit semua kan. Ada rosak ke, tayar pancit apa semua pecah semua kan. Kereta tak boleh berjalan dah. So segala repair ataupun perbaikan kereta tu, insurans akan tanggung kita. Insurans yang akan tanggung. Okay. So sebab tu pentingnya kita kena belajar insurans dah dalam topik tingkatan 5 ni. Okay. Walaupun dia topik ni dia agak macam renyah sikit lah kan, nak faham kan. Tapi ini adalah satu permulaan baru. At least sekurangnya awak tahu sebelum awak melangkah keluar daripada sekolah nanti, awak dah tahu. Oh, ini punya insurans. Awak patutnya beruntung sebab apa? Cikgu tak pernah belajar insurans masa di sekolah. Okay, faham tak? Cikgu hanya just tahu, oh okay, nanti boleh claim insurans, Cikgu tak tahu apa itu insurans. Awak berbangga, awak patut rasa beruntung sebab awak dah belajar dekat sekolah, di bangku sekolah. Cikgu tahu pun insurans masa cikgu dah kerja. Mungkin sebab cikgu dah stabil lah kot. Masa tu kawan-kawan cakap, jomlah beli insurans dengan kawan kan. So cikgu dah ada lah insurans. So insurans cikgu berkaitan dengan inilah, insurans hayat dan juga insurans medical, kesihatan. Yes. Okay, so banyak insurans ni yang kita boleh pelajarilah. Fokus insurans adalah melindungi kita lah. At least sekurang-kurangnya melindungi orang-orang yang tersayang lah. Okay, baik. Itu saya sebut sedikit mengenai insurans ni. Okay, kita tengok slide yang kedua. Okay. Cikgu nak awak teka. Awak mesti tahu sedikit mengenai
syarikat-syarikat yang ada menyediakan insurans. Boleh tak cikgu minta setiap seorang senaraikan bagi satu nama syarikat insurans yang awak pernah tahu. Boleh tak? Okey. Ada ramai ni. Boleh lah kita ni. Seorang satu. Kita start dengan Adam lah. Adam, syarikat apa yang awak pernah dengar? Ego. Syarikat insurans apa yang awak pernah tahu? Yang Etika Ego. Etika. Lagi? Itulah yang selalu sebab ada iklan semua. Ada iklan Okey. Aisyah. Okey. Hanis. Apa tu syarikat apa yang awak ingat? Okey, Hanis dah balas. Baru nak tanya. Takaful. Okey. Okey. Takaful adalah satu dia cakap prudential. Okey, insurance. Okey, takaful adalah satu bentuk insurans. Takaful adalah satu bentuk insurans. Tapi apa beza takaful dengan insurans? Takaful ni adalah dinamakan sebagai sistem perlindungan Islam. Okey, sistem perlindungan Islam. So bermaksud kat sini dia bukan bersifat konvensional lah. Okey, so macam prudential, kita ada etika. So prudential ada prudential BSN yang menjalankan operasi untuk takaful. Okey, etika pun ada etika takaful, ada juga etika insurance. Okey, sama ada kita nak pilih konvensional ataupun takaful. It's up to you lah. Dia ada macam-macam dia punya produk dia. Okey, selain daripada prudential, apa lagi? Aina, boleh senaraikan? Boleh dapatkan satu syarikat selain daripada etika, prudential BSN? Okey, Itisam cakap Alliance. Bagus, betul? Betul ada Alliance. Lagi? Aina? AIA. Okey, Nazirah cakap AIA. Bagus, betul? Batisha? Boleh? Great Eastern, Amizan. Wah. Oh, semua cakna dengan apa tu ni. Cakna maksud dia tahulah, mengambil tahu apa benda sekeliling kita ni kan. So baguslah. Great Eastern, AIA, Alliance, Etika, Prudential, banyak lagi. Kita kalau kita tengok kat situ banyak lagi ada Tokyo Marine kan. So banyak itu punya adalah syarikat-syarikat insurans. Tapi kebanyakan pengendali ataupun syarikat yang membuat insurans tapi berkonsepkan takaful hanya beberapa syarikat je lah yang baru naik lah. So dulu memang starting pioneer dia adalah etika. Okay, etika itu dia start mula dengan takaful nasional kan. So takaful nasional di branding balik dinamakan sebagai etika takaful. Okay, so etika takaful ni adalah salah satu daripada syarikat. Yes, Zurich. Okay, bagus. Zurich ada insurans. Dia pun sekarang dia tengah buat takaful. Okay, semua kebanyakan company insurans dah beralih kepada pasaran takaful Kalau perasan semua dah macam beralih. Macam contohnya Prudential. Dia dah masukkan kepada dia gunakan Prudential BSN sebagai dia punya cabang untuk perlindungan takaful. Okay. Great Eastern pun ada Great Eastern takaful, AIA pun ada AI takaful. Okay. Satu lagi yang paling dekat dengan apa tabung haji ni ataupun Bank Islam ni adalah Takaful Malaysia. Okay, kita ada Takaful Malaysia. Okay. So ni macam-macam lah kita ada. Tapi fungsinya sama je. Walaupun kami tu berbeza nama pun, tapi dia punya fungsi ataupun kepentingan dia adalah untuk melindungi orang yang dilindungi lah.
So kita membeli dia punya takaful ataupun insurans dia, dan dia akan melindungi kita. Okey, ni adalah beberapa contoh company yang mungkin awak ada yang tak perasan kan. Ada AIG, Zurich ada tadi. Okey, kita ada AIG, kita ada AM Insurance. Company paling lama ni, paling bertahan yang sampai sekarang dinamakan Kunia Insurance. Kalau daripada highway tu boleh nampak lah. Tapi sekarang dia dah bertukar nama lah. Dia dah bergabung dengan AM Assurance. AM Assurance tu adalah salah satu cabang insurans daripada M-Bank. Okay, AM Insurance. So dia dah bergabung dengan Kunia Insurance untuk dapatkan satu cabang perlindungan ataupun insurans di Malaysia ni lah. Okay, baik. So, itu ni company dia. Okay, tahukah anda industri insurans ni dikawal oleh Bank Negara Malaysia. Di bawah akta dinamakan sebagai Akta Insurans 1996. Okey, dah lama akta ni. Okey. So sejak 96, jadi sebelum 96 dah ada dah, iaitu Akta Insurans 1993. Yang 1996 adalah akta pindaan dia. Okey. So ini adalah akta 1996. So kalau tengok kat situ ada Undang-Undang Malaysia, kita ada akta 553, akta insurans. So akta ni melindungi satunya pemegang polisi, iaitu kita lah, pemegang polisi, dan juga syarikat pengendali insurans. Okey, dua tu. So dia mengawal sedia tata cara ataupun tata kelola insurans kat Malaysia ni. Okey. So akta ni dilengkapi dengan peraturan insurans dan menjadi asas perundangan utama dalam mengawal urus perniagaan insurans di Malaysia. Okey, dia bukan senang-senang dan kita nak jual satu produk insurans ni. So dia kena ada akta yang membolehkan kita ni dilindungi sambil kita menjual. Insurans ni konsep dia menjual polisi lah. Orang kata kan, dia konsep dia menjual polisi. Okey, so ini adalah akta ni dikawasi oleh Bank Negara Malaysia. Okey, Bank Negara Malaysia adalah bank utama negara yang mengawal juga hal ehwal perbankan di Malaysia. Banyak bank-bank di Malaysia bernaung di bawah Bank Negara Malaysia. Dia kena ni lah. Okey. Okey, risiko dan insurans. Okey. Risiko secara umumnya ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Itu risiko lah. Okey. So insurans apa tujuan dia? Memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. So kalau kita ada kemalangan yang berlaku, so risiko itu adalah risiko kita. Okay, so dia pindahkan risiko itu. So kalau kita accident, kita perlu dirawat di hospital. Tapi dalam masa sama kita tak ada duit yang mencukupi untuk dirawat. So apa macam kita nak buat? Kita minta perlindungan ataupun organisasi insurans akan membayar kepada hospital lah sebagai galang ganti untuk kita membeli insurans kepada syarikat-syarikat tu lah. Okay. Okay, so pemegang polisi kita. Okay, yang ni kita Okay, yang ni kita. Okay. So kita bayar premium kepada syarikat insurans. Tadi ada Prudential, kita ada Etika kan. Kita bayar premium tu. Dan bila berlaku kemalangan, dia membayar pampasan bagi kerugian yang berlaku. Okey, pampasan. Pampasan biasanya dia akan bayar dari segi macam wang tunai, pembayaran claim kita, tuntutan kita. Contohnya kita kena masuk hospital, masuk ward. Okey. Duit ward perubatan dalam beribu-ribu, dalam 3,000. So 3,000 tu takkan kita nak bayar kan? Tak cukup duit 3,000. Duit gaji kita pun kalau ada pun paling rendah pun dalam 2,000 atau 3,000 gaji yang biasa kita ada. Takkan kita nak bayar bil hospital dengan duit gaji kita? Habis kita nak makan apa kan? So itulah fungsinya syarikat insurans. So syarikat insurans ni akan membantu kita untuk membayar bil-bil perubatan kita. Okay?
So itulah dinamakan sebagai memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Okey. Okay, boleh baca sini. Syarikat insurans ialah pihak yang bersetuju untuk membayar pempasan atas kerugian yang telah diinsurankan. Okay, pemegang polisi adalah pemilik insurans, pihak yang menuntut dan menerima pempasan atau atas kerugian yang dia alami. Okay, so kontrak insurans adalah satu polisi dan sebagai bukti kepada perjanjian yang telah dibuat antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Okay, ini sedikitlah mengenai insurans dengan polisi bagi semula. So yang last kali dia dianggap sebagai premium. Tutup dia punya. Okay. So premium adalah jumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi kepada syarikat insurans. So kita ada calculation dia lah. So dia tak ada main sambil awak dikena lindungi dalam 100,000. Awak kena bayar 1 juta. Tak. Okay, kita ada dia punya formula-formula dia yang menyebabkan kita boleh bayar dengan harga yang murah lah. So dia ada tetap kadar-kadar dia yang ditetapkan oleh syarikat-syarikat insurans kat sini. Okey. So macam biasa kita ada dua jenis insurans, iaitu yang pertama dinamakan sebagai insurans hayat dan yang kedua dinamakan sebagai insurans am. Okey. Tambah ada pensel kat sini. Okey. So apa itu insurans hayat? Insurans hayat ialah insurans yang menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi. Okey. So ini just macam kita nak tengok baliklah apa dia punya fungsi insurans lah. Okey, jenis-jenis insurans. Dalam exam tak adalah sangat dia tanya pasal tu. Cuma dia akan just tanya mungkin dalam objektif akan tanya sikit je. Tapi itu just kefahaman kita lah. Yang kedua, bertujuan menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga apabila pemegang polisi meninggal dunia atau mengalami hilang upaya menyeluruh ataupun cacat kekal. Contohnya kita accident, tiba-tiba lumpuh. Okay? So kita tak boleh buat kerja apa-apa. So siapa nak tanggung anak bini kita? Okay? Itulah fungsinya insurans lah. Insurans yang akan membayar ataupun membantu kita menyara hidup kita. Dia akan bayar kita secara bulanan lah. Okay, so at least kurang-kurangnya kalau kita tak bekerja, kita ada juga bantuan yang kita boleh bagi kepada anak kita ataupun keluarga kita lah. Okay, yang kedua ialah berkenaan insurans am. Itu tadi insurans hayat lah. Insurans am ni lain. Insurans am ni adalah berkisarkan kepada insurans yang spesifik kepada bukan diri kita. Tapi dia ada kaitan juga dengan diri kita lah. Okay. Ada 5 jenis insurans am. Kat sini kita namakan insurans motor. Tadi saya cakap tadi pasal insurans kereta, insurans motosikal, kan? Insurans kenderaan, itu tergolong dalam insurans motor. Okay. Insurans motor. Kita ada juga insurans am yang dinamakan sebagai insurans kebakaran. Fire insurance. Kalau awak tanya mak awak, siapa yang beli rumah, confirm mesti ada insurans kebakaran. So kenapa pentingnya insurans kebakaran ni? So sebab apa? Kita tak tahu musibah akan berlaku bila kan. Rumah kita tak tahu akan berlaku kebakaran macam mana. Okay, so bila berlaku kebakaran, semua harta benda akan hangus. So masa itulah insurans akan membayar ganti rugi kepada kita. Dapat ni? Okay, insurans kebakaran. Walaupun dia macam, berapa aku nak bayar insurans kebakaran kan? Aku tak ada kebakaran. Tapi kita kena, orang kata dalam bahasa Melayu apa orang kata? Sediakan payung sebelum hujan. Itu konsep dia. Bayar je dulu. So dapatkan polisi dia, insurans kebakaran, dan kita proceed lah. Nanti kalau ada berlaku kebakaran ke, dan dia boleh memudahkan kita, tak perlu nak cari ataupun rugi habis semua rumah kita.
So adalah pulangan dia, adalah dia punya perlindungan dia. Okay. Lepas tu kita ada insurans perubatan dan kesihatan. Okay. So contohnya awak bukan accident, maksudnya awak sakit. Sakit apa, ada mengidap penyakit kritikal ke, darah tinggi ke apa. So bila awak pergi ke hospital swasta, confirm kena charge yang mahal-mahal, yang tinggi-tinggi. Dan apa yang kita buat kat sini, bila kita dah ada insurans perubatan dan kesihatan ni, at least medical tu ataupun pembayaran rawatan perubatan di hospital swasta ni, insurans yang akan tanggung. Okay. Instead of kita kena keluarkan duit berpuluh-puluh ribu untuk membayar duit bil hospital, kita ada satu lagi jaminan daripada syarikat insurans untuk membayarkan untuk kita lah. So tak adalah macam, wah lama aku tak ada duit dah. Tak ada, kita ada lagi perlindungan yang kita boleh dapat. Okay, kita ada insurans kemalangan diri. Tadi pasal accident lah. Sama je konsep macam accident. Okay, dan juga insurans perjalanan. Tadi saya cakap tadi, siapa yang nak pergi Mekah kan. So, ada confirm akan ada insurans perjalanan lah. Kalau kita travel ke mana-mana, kalau naik bas tak adalah insurans dia. Tapi kebiasaannya kalau siapa yang naik kapal terbang, awak digalakkan untuk ambil insurans perjalanan. Kita tak tahu kat luar negara apa yang akan berlaku. Okay, so kalau kat dalam Malaysia tak apalah. Tapi kalau melibatkan negara lain, anda digalakkan untuk mengambil insurans perjalanan. Kita tak tahu apa yang berlaku. Contohnya kita accident kat sana. Accident kat sana dan kos rawatan kat sana meningkat. So siapa nak cover benda tu? Itulah insurans. Awak nak perjalanan nak balik balik ke Malaysia ke sana, semua ditanggung oleh syarikat insurans. Memang nampak macam seronok bila dia bayar yang tu, tapi nilai untuk kita bayar kepada insurans tu sama ada kita nak atau tidak saja. Okay? So kadang-kadang orang cakap, alah dia insurans, ejen insurans datang tiba-tiba je kan, malah aku nak layan. Nanti aku kena bayar sebulan sampai 300 kan. Tapi dengan awak bayar 300 tu, awak sekiranya dah menyelamatkan diri awak dah melindungi sekiranya ahli keluarga awak. Kalau apa-apa berlaku kat awak, at least sekiranya ada orang yang akan melindungi mereka. Okay. So insurans am tadi dia memberi perlindungan sebarang kerugian atau kerosakan harta benda yang ditanggung selain risiko yang dilindungi dalam insurans hayat. Okay. Right. So itu adalah jenis-jenis insurans yang ada dekat Malaysia ni lah ataupun di dunia ni lah. So ada dua jenis ya, itu hayat dengan am. Okay. Boleh dapat ni. So dalam am kita ada 5 lagi jenis insurans, iaitu motor, kebakaran, perubatan dan kesihatan, kemalangan diri dan perjalanan. Okay. Setakat ni dapat tak? Apa itu jenis-jenis insurans dan juga apa fungsi dan tujuan insurans? Boleh dapat feedback sikit? Adam Eka okey? Belum belajar lagi ke insurans ni? Okey. So tadi cikgu nampak dia macam student baru yang masuk. Boleh cikgu tahu siapa yang baru masuk ni? Satu, dua, tiga, 6. 11 juga. Oh, tak adalah masuk. Ustaz ada add tadi. Okey, tak apa. Tak mengapa. Okey. Baik. So, tadi kita dah berceloteh mengenai dengan jenis-jenis insurans. Sekarang kita tengok pasal polisi dan perlindungan lah. Okey. So, dalam polisi dan perlindungan ni,
kita ada 3 jenis. 1, 2, 3. Yang pertama dinamakan sebagai pihak ketiga. Kalau pernah dengar dekat kalau mak awak nak buat insurans kereta kan, takaful kereta kan. So kadang-kadang ada cakap pasal third party. So ada third party. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Tapi kalau dalam bahasa Melayu bagi pihak ketiga. Okey, yang keduanya, okey ni nombor 1. Yang keduanya kita ada pihak ketiga, third party juga, tapi ada tambahan, iaitu kalau ada berlaku kebakaran dan kecurian. Okey. So maksud dia ada up sikit lah. Okey. Dan yang terakhir kita nombor 3 kita ada jenis polisi komprehensif. Okey, komprehensif ni adalah polisi yang penuh, menyeluruh. Semua yang ada dalam orang kata dalam polisi insurans tu ada dalam perlindungan insurans ni. Semua ada. Contohnya yang pertama, perlindungan dia adalah liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Maksudnya pihak ketiga ni kan adalah contohnya awak accident, awak langgar kereta depan, awak langgar kereta depan. Siapa yang salah? Awak salah kan? Okay. So, orang yang dilanggar oleh awak tu adalah dinamakan sebagai pihak ketiga. Awak pihak lain lah. Tapi dinamakan pihak ketiga tu adalah orang yang dilanggar oleh awak. Okay, pihak ketiga. So, liability dan kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga akan ditanggung sepenuhnya lah oleh pihak insurans. So, biasanya kalau accident berlanggar, satu benda yang kita perlu buat adalah kita buat laporan polis lah. Okay. Apa tu, cikgu tak boleh bohong lah. Cikgu pernah langgar orang lah. Masa tu cikgu ngantuk. Cikgu tertekan minyak dan berlanggar. Memang bonet habis lah. Bonet ranap, pecah, kemek semua. Kan? Kereta kemek semua. Dan kereta depan, bontot belakang dia habis. So, walaupun dia tak habis sangat. Tapi dia punya, kalau kita tengok highlight kan, ada bar dekat bawah tu, dekat tayar tu. Itulah dia kemek. Cikgu pergi dekat Toyota punya service center. Harga chrome tu dia lebih kurang RM3,000. So dia minta cikgu bayar RM3,000. Cikgu memang tak ada duit masa tu. So apa kita buat? Kita berserah je lah. So kami berdamai. Begitu buat, kita pergi kepada balai polis. Pergi juga ke balai polis trafik. Trafik bukan balai polis tu. Dia khas untuk trafik jalan tu. So pergi trafik, then polis akan tanya apa yang buat semua, dah settle apa semua. Okay. So nanti dia ni lah, dia akan tengok awak bersalah ataupun tidak. Kalau bersalah, awak kena denda lah. Paling kurang pun RM300. So masa zaman tu cikgu kena compound, orang panggil kan, compound RM300. Cikgu macam So RM300. So kos cikgu hanya RM300 je. Selebihnya semua syarikat insurans yang tanggung. Dia punya RM3,000 yang chrome tu, nak bayar chrome tu, syarikat insurans yang cover. Cikgu punya bonet depan tu yang pecah, mentol semua sekali semua. Kan? Bonet depan tu kemek semua. Saya kena pergi bengkel dekat Proton, kena betulkan. Semua ditanggung oleh syarikat insurans. So cikgu tak keluarkan 1 sen pun. Cikgu just bayar untuk compound trafik, saman trafik je. Nampak kat sini? Itulah fungsinya insurans lah. So cikgu tak payah bayar pun, cikgu bayar RM300 je. Tapi kalau nak buat benda tu, awak kena ada keempat ni. Keempat tu. Keempat tu apa? Maksudnya awak kena ambil insurans dinamakan insurans berstatus komprehensif. Okay, maksudnya dia full, first party lah.
full package. Kalau kita buat servis kan, full package-nya insurans. Itu dinamakan sebagai comprehensive. Semua ada perlindungan dia. Pihak ketiga, iaitu orang yang awak langgar. Okey, kerugian terhadap harta benda dia, awak dia boleh cover. Kerugian terhadap kenderaan sendiri. Kenderaan cikgu bonet depan rosak, dia cover. Lepas tu kerugian rosak, kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan pun sama, di cover. Okey, keempat-empat tu di cover lah. Okey. So yang tidak disengaja, ada intake akibat kebakaran yang tidak disengaja atau kecurian. Okey. So itu semua syarikat insurans yang cikgu ambil, yang cikgu beli tu, yang cikgu bayar tiap-tiap tahun tu, masa buat ataupun renew road kereta, cukai jalan. So itulah yang cikgu dapat. Okey. Kalau awak naik kereta kan, mesti awak ada mengalami satu pengalaman yang agak dahsyat. Ke tak pernah? Dalam seumur hidup awak naik kereta, awak naik kereta, ayah awak drive. Tiba-tiba ada batu seketul melantun ke depan. Cermin depan kereta awak. Pernah? Siapa ada mengalaminya? Satu objek ke? Boleh share? Tak pernah? Okey, semua yang lain tak pernah Tiba ada batu. Dia memecahkan cermin depan tu. Cermin windscreen depan kan. Okey, cikgu pernah 2 kali. Tapi nasib baiklah. Oh, kepala saya cikgu. Kenapa dengan kepala awak, Jofi? Boleh sharekan sikit? Kepala awak kena. Batisha pernah? Kepala. Oh, kepala awak pecah cermin depan. Okey. So, macam cikgu ada pengalaman dua kali. Tapi nasib baik masa batu tu dia berlanggar, dia melantun ke ni, dia tak memecahkan semua cermin. Dia just macam cut yang kecil je. Tapi bila cut kecil tu, dia lama kelamaan dia jadi besar. Dia macam lingkar-lingkar kan. Tu tak best lah kita drive, tiba ada cermin. Tak selamat lah kan. So, apa kita buat kat sini? Kita ada satu perlindungan nama sebagai perlindungan untuk membaik pulih kenderaan. Dia macam tambahan lah. So, cikgu memang ambil. Tetap cikgu kali renew cukai jalan, cikgu tambah sekali untuk cermin tu. Kalau cermin tu pecah, so cikgu pergi ke kedai cermin, kita cakap, boleh tak tolong tukarkan, tapi saya nak buat tuntutan kepada syarikat insurans tu. Yes, boleh. So kita tak payah bayar 1 sen pun. Kita just bayar cikgu bayar tambahan tu dalam RM75. Harga cermin tu, satu cermin tu besar tu untuk kereta cikgu Saga nak dekat RM500. Yes, betul harga tu. So kalau cikgu tak ambil insurans yang tambahan insurans tu, yang RM75 tu tambahan, polisi dia lain lah. Ada tambahan polisi RM75, cikgu akan mengalami kerugian yang lebih dahsyat, iaitu kena bayar RM500 masa tu. 2 kali tu. Kalau 2 kali dah RM1,000 kan. Cikgu kena keluarkan modal cikgu. Okay. So benda tu sangat penting. So kalau ada berlaku apa-apa, dia akan membantu kita. So tapi tak usik kalau nanti kita akan belajar pasal NCD lah. Dia takkan kacau NCD kita kalau kita ambil yang tambahan. Okay, tambahan yang pecah tu. Okay, semua ada pengalaman Batisha pun ada pengalaman. Okay, okay. At least korangnya awak tahulah dah merasa, aku dah pernah merasai pengalaman kereta cermin pecah. Setengah masa ayah ke mak ke drive. Itu normal, itu biasa. Lagi satu kalau macam contohnya awak pergi ke Kelantan ke balik Kelantan, balik Terengganu, kadang-kadang tiba-tiba hujan lebat, banjir, air naik. Okay. So kereta tak kat bawah. Habis kereta tak boleh nak start. So nak bagi macam mana? Dia ada satu lagi polisi yang kita boleh tambah untuk banjir. Okay. Siapa yang banjir, so dilindungi lah.
So tak adalah kalau kerosakan tu awak kena bayar 3,000 untuk baik pulih kenderaan yang rosak akibat banjir. So awak dapatlah dia punya ni. Dia bayarlah, dia tanggung oleh syarikat insurans. Okey, itulah fungsi-fungsi insurans dan takaful kat sini. Okey, clear Okey, so kita ada pihak ketiga hanya cover untuk orang yang kita langgar je. Okey, tapi yang pihak ketiga kebakaran dan kecurian ni, dia kan cover dengan orang yang kita langgar. Dan satu lagi kalau ada berlaku kecurian yang tidak disengajakan ataupun kemalangan apa yang tak disengajakan. Tapi kalau yang kerosakan terhadap kenderaan, hanya insurans yang berstatus komprehensif ataupun keseluruhan. Cakap all, kalau bahasa Inggeris tu all rider. All rider itu maksudnya keseluruhan lah, comprehensive punya insurans. Semua ada. Accident ke, kerugian kepada pihak ketiga ke, kerugian kepada kita ke, so boleh tanggung. Okay, tapi dia punya bayaran dia agak mahal lah sikit. Okay, bergantung kepada kita punya CC engine ataupun capacity engine. Yang kereta kita ada, kan kalau kita dengar kan, CC engine 2.0, 1.6, 2.4, itu CC. Soalnya capacity engine. Engine tu besar mana? Dia punya kepantasan atau kecekapan enjin tu dia boleh buat apa. John Ferrari jangan cakap lah dia punya CC berapa kan. Kita pun biasa je paling besar pun 3.0. Ferrari tak tahulah. Okay. Kapasiti kereta yang ada kat Malaysia ni ada yang besar, yang macam Ferrari tu mahal, besar lah dia punya CC dia. Tapi macam cikgu punya, kereta cikgu 1.6. 1.6 maksudnya 1,600 cc. Okay. So 1,600 cc. Dia tak lebih daripada 1,600 lah. Dia 1.1500 lebih lah. Tapi kita anggap sebagai 1,500 cc lah. Ada yang kereta yang 2,000 cc. Okay. Contohnya kereta Inspira 2.0. Kita ada Toyota jenis yang 2.4. Itu semua CC engine lah. Okay. So dalam polisi untuk kenderaan ataupun insurans motor, dia melibatkan saiz engine tu. Okay. Semakin besar saiz dia, semakin mahal lah dia punya premium yang kita perlu bayar kat sini. Okay. Jelas So ini adalah berkenaan dengan polisi dan perlindungan. Ini just my teori lah. Kita boleh tengok. Okay, baik. So ni macam mana kita nak kira mengenai premium insurance hayat. Kita buat insurans hayat dulu lah. Insurans am kejap lagi kita buat. So untuk nak kira insurans hayat. Okay. Nilai muka polisi per dengan RMX darab dengan kadar premium per X. Okay, kalau per biasanya kat sini nanti kita fokus kepada RM 1,000 Okay, per RM1,000. So kat sini pun akan jadi RM RM1,000. Kita normalize kan, kita standard kan 1,000. Senang kita nak kira. Nanti dalam exam pun dia pakai 1,000 juga. Okay, so dia tak adalah menyusahkan awak lah. Untuk soalan ni sebab dia dah macam dia dah standard. So okay, so nak kira dia nilai muka polisi. Nilai muka polisi itu adalah nilai yang kita nak. Contohnya cikgu nak polisi itu RM200,000. Okay, bahagikan dengan 1,000 darab dengan kadar premium yang ditetapkan oleh syarikat takaful ataupun syarikat insurans tu. Okay, untuk insurans hayat, dia akan tengok first jantina. Okay, jantina. Lelaki dengan perempuan, dia punya nilai kadar premium dia berbeza. Dan lagi satu, tabiat kesihatan kita. Siapa yang merokok lagi mahal daripada yang tak merokok. Okay, cikgu tak nak tanya kat sini siapa yang merokok. Tapi kalau yang merokok, tolong hentikan merokok. Boleh?
tak sedap pun asap rokok tu, kita pam kan. Tapi cikgu percaya kat dalam kelas cikgu ni tak semua ni tak merokok Okay, kalau yang ada merokok, sila hentikan merokok. Tabiat merokok tu tak baik. Okay, bukan memang tak baik, tapi dia merugikan awak. Sebab apa? Orang bayar setiap bulan 100 katakan, RM100 untuk insurans. Tapi awak kena bayar 200. Double tu. Rugi tak? Setiap tahun awak kena bayar dalam 2,400. Orang lain bayar 1,200. Padahal 1,200 tu, yang lain tu, baki 1,200 tu, separuh daripada tu, awak dah boleh gunakan untuk beli barang-barang lain. Rugi kan kat situ? So siapa yang merokok, dia ada harga dia. Lagi mahal sikit lah. Yang tak merokok, ada juga harga dia. Okay, dan lagi satu, dekat sini, umur. Umur juga main peranan lah kat sini. Okay, semakin tinggi, semakin berusia kita, okay, contohnya tadi daripada 35 tahun sampai ke 40 tahun, semakin kita meningkat usia, harga dia semakin tinggi. Tengok nampak ni. RM2.12. Dia naik sampailah RM2.66 sampai umur 40 tahun. Jadi kat sini cikgu nak cakap, kalau boleh ambil insurans tu seawal yang mungkin lah. Contohnya awak dah habis SPM lepas ni kan, dah keluar sekolah, pergi kerja. Okay. Kalau boleh, umur 18 atau 17 tahun tu, ambil insurans awal. Siap-siap ambil insurans. Okay. Satu, dia melindungi kita dari awal, satu hal. Satu lagi, bila awak dah meningkat dewasa, dah meningkat usia, so tak adalah betul kena bayar mahal-mahal lagi. Mungkin masa kalau umur 18, 17, dia punya kadar dia dalam, kalau yang bukan merokok, mungkin dalam RM1.50. Sebab tadi 35, RM2.12 kan. Mungkin RM1.50. Okay, kadar dia. So, dia punya kenaikan tu tak adalah tinggi sangat. Mungkin RM1. Kita tak tahu. Sebab jadual tu ditetapkan oleh bank negara dengan syarikat insurans. Kadar dia sama, dia tak akan berubah-ubah. Sebab kan tadi cakap tadi ada akta kan 1996, akta 553 insurans tu, dia yang menetapkan kadar polisi insurans di Malaysia ni. Bank negara je boleh tetapkan. Yang lain tak boleh. Dia tak boleh syarikat insurans tu tiba-tiba nak naikkan insurans, kadar insurans tu. Tak boleh. Kalau nak naik, dia kena naik sama-sama. Ataupun dia kena maklum kepada bank negara baru boleh dinaikkan. Okay? Itu peranan bank negara. Okay? So kenaikan dia akan naik lah. Contohnya awak dah ambil, dia akan naik juga. Confirm akan naik. Insurans takkan naik lah. Dia akan naik sikit. Tapi dia tengok kepada berapa persen lah kenaikan dia. Macam itu cikgu pernah ada dalam 30% itu. Sekali naik lah. So biasa dalam 200, cikgu tengah bayar dalam 230 setiap bulan. Okay. So biasanya itu standard lah. Tapi kalau siapa yang merokok, mungkin sebulan tu dalam RM300 dia kena bayar. Terpulang lah kepada ni. So kat sini dia cakap, kalau yang merokok, tak payah merokok stop. Kalau boleh, awal-awal muda ni stop merokok. Okay, continue. Okay, yang ada tabiat kesihatan dengan umur. Okay, ada 3 faktor yang mempengaruhi harga ataupun premium insurans hayat dia. Setiap individu, setiap orang berbeza-beza harga dia. Okay, so nama pekerjaan ni, kalau awak nak bekerja dalam bidang insurans ni, kalau yang memasarkan dinamakan ejen insurans. Tapi kalau yang menentukan orang tu berapa kena insurans, kena bayar berapa, dia nama sebagai underwriting. Underwriter. Okay. Underwriter tu yang akan menentukan awak kena charge berapa setiap bulan.
Okay, dia yang kembali, dia dah belajar awal dah. Konsep ni, formula-formula ni dah belajar dah. Macam nak tentukan. Underwriter nama dia, jawatan tu, underwriter. So siapa yang berminat untuk jadi underwriter tu, awak kena at least kurang-kurangnya masuk apa? Satu bidang dia, bidang insurans dan perbankan Islam. Ada? Khusus tu, siapa nak masuk boleh mohon ke masuk universiti. USIM pun ada. Siapa yang duduk dekat berdekatan dengan Bandar Baru Salak Tinggi ni, universiti paling dekat adalah USIM kan, Universiti Sains Islam Malaysia, dinilai. So dia ada fokus kepada takaful. So selain dari itu kita ada Science Actuary, boleh terlibat juga dengan underwriter ni. Macam Ustaz Ihsan. Ustaz Ihsan, dia bukan pelajar Science Actuary. So kalau awak nak tanya berkenaan dengan account ataupun perbankan, boleh tanya dia. Dia memang pelajar Science Actuary. Dia ada kepakaran dia lah. Boleh tanya dia dengan lebih lanjut. Okay. Baik, kita pergi latihan untuk mengira premium tahunan. Okay, saya minum. Okay, macam ni kita nak tentukan ataupun hitung premium tahunan ni. Okay, so contohnya nilai muka polisi. Contohnya kita nak ambil polisi bernilai RM500,000. Kita nak lindungi diri kita dengan harga RM500,000, setengah juta tu. Okay, perlindungan. So kita kalau ada accident apa yang berlaku kita ni, kat diri kita, syarikat insurans akan bayar kita setengah juta. Banyak Tapi kita ada bayaran dia lah. Untuk melindungi kita dapat setengah juta tu. Kalau kita ada berlaku apa kecacatan ke kan. So formula dia je, tajian tadi, nilai muka polisi bahagi dengan kadar premium tahunan per berapa. Kalau dia cakap per 1,000, dan kena bahagi dengan 1,000 lah. Okay, so maksudnya RM RM500,000. Okay, bahagikan dengan 1,000, RM 1,000, darabkan dengan 2.72. Okay, so kalau kita bahagikan, kita dapat apa ni? 3. So 500 kali 2.72. 100 kali 2.72. Okay, so basically satu tahun dia just kena bayar 1,360. Okay, so kalau sebulan, so bagilah 12. So kita just bayar kat insurans tu RM113. Okay, RM113 dia. Cikgu mahal sebab apa? Cikgu gemuk. Gemuk juga salah satu lagi faktor kita punya berat badan BMI tu pun salah satu faktor mendorong kepada harga dia meningkat naik. Okay, selain daripada usia, umur, tabiat pemakanan, macam badan cikgu, tabiat pemakanan lah. Tabiat kesihatan cikgu, okey, cikgu tak merokok. Lepas tu, dia usia. Macam itulah. Tadi kan, dan cikgu dah lelaki. So tu dia punya harga tu agak melambung tinggi lah. Starting dengan 200 dan sekarang dah 230 lah. Ni harga apa yang cikgu perlu bayar tiap-tiap bulan. Okay, yang ni dia bayar just kalau sebulan dalam RM113. Okay, RM113, 30 sen. Okay, RM113. So murah . Okay. Untuk soalan nombor 2, cikgu nak minta Adam Haikal. Adam Haikal boleh tak dapatkan berapa kadar tahunan, premium tahunan yang perlu dibayar oleh orang ni.
Jika nilai polisi, muka polisi adalah 1.2 juta dengan kadar premium tahunan per RM1,000, nilai muka dia adalah RM1.63. Okey. Adam, boleh tak kirakan untuk cikgu berapa dapat dia? Harga premium dia? Okey. Adam Michael boleh kirakan berapa dia punya kadar premium tahunan dia? Untuk yang ni. Yang soalan nombor 2 tu. Cikgu, Ya. saya dapat 1956. 1956 eh. Ha. Okey. Okey, tulis dulu. Okey. 1 juta, so 1,200,000. Okey, bahagi dengan 1,000. Darabkan dengan 1.63. Okey, ini boleh potong kosong. So 1,200 darab dengan 1.63. So 1956. Okey, betul Adam? Haikal? So 1956. RM1,956 dia kena bayar. Okey? Sudah dapat polisi dah. 1.2 juta. Okey, ini standard dia. Kalau nak kita nak buat soalan. Okey. Baik. Okey. Ini kita nak tengok hitung premium bulanan dia pula. Okey. Dalam soalan ni dia dah bagi dah. Kat sini dia punya jadual. Macam ni kita nak tentukan dia punya kadar pembayaran dia lah. Daripada umur 1 hingga 45 tahun. Okey, tapi kat soalan ni Encik Kamal ingin membeli polisi insurans hayat yang bernilai RM200,000. Dia berumur 41 tahun dan tidak pernah merokok atau tidak merokok lah. Okey. Sekejap So, macam ni kita nak buat kat sini. Kita kena tengok dari segi umur lah. Umur dia 41 tahun dan tidak pernah merokok dan dia adalah seorang lelaki. Encik Kamal Encik Kamal. So, umur 41 tahun. Okey, dia seorang lelaki. So, jawapan dia punya tu bukan perokok. So, harga dia adalah RM2.86. Okey, RM2.86 kat sini. So, apa kita buat kat sini? Dia nak premium bulanan kan? Okey. So, RM200,000. So, RM200,000. Okey. Bahagikan dengan
RM1,000 okay, darabkan dengan 2.86. Okay. RM2.86. Okay. So ni kosong ni boleh potong 3 ni. Buat bagi 1,000. So 200 darab dengan 2.86. 2.86. So setiap tahun dia kena bayar lebih kurang RM572. So RM RM572. Itu untuk setahun. Setiap bulan premium bulanan dia okey. Premium bulanan sama dengan RM572 bahagikan dengan 12. Okey, bahagikan dengan 12. So supaya kita dapat RM47. RM47.67. Okey, murahlah tu. So setiap bulan dia just bayar RM47.67 je dekat company syarikat takaful ni. Okey, dia tak dapat ni. Siapa nak salin dulu. Cikgu beri masa dalam 5 minit. 2 minit atau 2 minit. Salin. Jadual tu tak perlu salin, just tulis ayat dia. Jadual tu just buat 2.86 tu je. Okey, jadi tak penting pun, just nak rujukan je. Okey, siapa yang tak sempat print tadi, belum print lagi ataupun printer ada problem, boleh salin dulu kat sini. Masa 2 minit lah. Lebih 2 minit, cikgu continue, tapi nanti awak boleh tengok lagi dalam video rakaman. Cikgu akan bekalkan video rakaman lah untuk kelas ni.
Okay. So dah 2 minit habis. Mungkin semua dah salin untuk ni. So yang tepi ni adalah premium tahunan namanya. So ni premium tahunan dia. Okay, premium tahunan. So sebelah kanan ni premium bulanan dia. So kita kena bahagikan dengan 12 lah. So kita akan dapat lebih kurang 47.67 sen. Okay. Untuk soalan seterusnya, cikgu nak minta awak buat, okay, jadual yang sama tapi dia punya situasinya berbeza. Ni kita ada Cik Sanggem pula. Berumur 42 tahun dan seorang perokok. Oh, kena tambah sikit Dia punya tu RM550,000. So typo tadi. RM550,000 dia nak nilai muka insurans dia. Nilai muka insurans dia adalah RM550,000. Okey, cuba dapatkan berapa premium bulanan ataupun bulanan yang perlu Encik Sanggem ni bayar kepada company tu berdasarkan dia punya jadual kat sini. So nombor dia 42 dan dia lelaki seorang perokok lelaki kat sini. RM4.06. Okey, cuba dapatkan. Cikgu nak tengok siapa dapat jawab. Nanti cikgu akan pilihlah salah seorang daripada awak semua. Cikgu bagi masa dalam 10 minit lah. Okey, 10 minit untuk jawab soalan ni. Baik, cikgu tinggalkan 10 minit. Dan polisi, okey, kita tengok soalan ni, polisi dia RM2.12 dan polisi penyakit kritikal ialah RM74 bagi umur dan status kesihatan Umi Zulmi. Hitung nilai premium tahunan dia. Okey, dia nak premium tahunan dia, bukan nak bulanan. So, tahunan just tak payah bagi 12 lah. Okey, first, apa kita buat kat sini adalah kita perlu kirakan jumlah perlindungan penyakit kritikal dia. Okey, jumlah perlindungan. Sekejap, cikgu buat. Okey, jumlah perlindungan penyakit kritikal. Okey, so sama dengan 30/100 darabkan dengan RM150,000. Okey, potong lah. So kita ada berapa sifar ni? 1, 2, 3. So kita dapat 1, 2, 3. Okey, 15 kali 3 kita dapat 45. So jumlah perlindungan penyakit kritikal adalah RM45,000 daripada nilai muka asas lah. RM45,000. Okey, dan nilai perlindungan kritikal dah ada. So kita nak kira pula lah dia punya berapa premium tahunan dia. Okey, so premium tahunan dia, okey, premium tahunan. Okey, premium tahunan sama dengan, okey, sama juga dengan konsep tadi, nilai muka asas bahagi dengan 1000 darabkan dengan dia punya kadar dia lah, kadar insurans dia. Okey, so bermaksud RM150,000 bahagi dengan 1000 darabkan dengan RM2.12. Okey, tambahkan dengan, sebab kita ada perlindungan kritikal kan, penyakit kritikal. So kita tambahkan RM45,000 bahagi dengan bagi dengan 1000 darabkan dengan RM1.74. So kita kena kira satu persatu lah kat sini jawapannya. Okay, so ni boleh potong. Better potongkan yang kosong tu kan. Senang sikit kita nak kira. Okay, 150 darab dengan RM2.12. So kita dapat 318. 318 tambahkan dengan
Ni pun boleh potong. Okey. So 45 kali dengan 1.74. 1.74. So kita dapat RM78.30. RM78.30. So tambahkan dengan 318. So kita dapat jumlah premium tahunan dia RM396.30. RM396.30. So itu adalah dia punya premium tahunan yang perlu dibayar oleh Zulmi bagi mendapatkan insurans hayat bernilai RM150,000 dengan perlindungan penyakit kritikal sebanyak 30% kepada dia punya syarikat insurans yang dia nak join lah. Dia kena bayar lah. So setahun. So kalau bagi 12 dalam berapa puluh ringgit je, murah lah. So nampak kat sini. Semakin banyak polisi ataupun nilai muka asas yang kita nak satu produk tu, semakin mahal lah kita punya nilai premium tahunan yang kita perlu bayar lah. Okey. Boleh? So, siapa yang tu boleh salin, cikgu masa dalam lebih kurang 5 minit untuk salin soalan ni. 5 minit lah cikgu bagi. Sebab soalan ni panjang sikit. Sebab ada yang tak sempat nak print tadi. Okey. So rasanya semua dah salin soalan ni. Siapa yang dah print, dia boleh ambil dia dalam buku tu je. Saya fikir. Okey. Semua soalan ni yang tak ada dalam buku kita. Sebelum kita pergi soalan yang berikutnya, kita pergi kepada tarifan ataupun tarif insurans motor. Okey, tadi kita dah buat insurans hayat. Kita dah buat pasal yang penambahan penyakit kritikal. Sekarang kita pergi kepada dinamakan sebagai insurans motor lah, yang terkandung dalam insurans am. Kita panggil di sini. Okey, kat sini insurans motor, nampak tak sini? Dia punya faktor dia adalah faktor-faktor yang mempengaruhi
kadar insurans tu adalah dia punya capacity engine. So macam cikgu kena ambil ni lah 1650 ni. Sebab kita cikgu 1500 lebih lah, tapi kita gunakan 1.6 1600 cc. Okay. So cikgu punya kereta 1600 cc. So kalau polisi komprehensif dia RM305.50. Ada tambahan charge lain lah yang dia kira lagi. Okay. So kita ambil RM350 sebab apa? Sebab cikgu berada di Semenanjung Malaysia. Kalau Sabah Sarawak dia agak murah sikit lah. Kenapa Sabah Sarawak murah? Ni kat sini RM350, ni kena RM220. Okay. Sebab charge berbeza, satunya faktornya kat sana memang dia dah standardized lah untuk Sabah dan Sarawak saja. Satu yang kedua, dekat sana dia punya aktiviti dia tak rancak ekonomi. Aktiviti ekonomi dia tak rancak. Bila tak rancak, penggunaan kereta tu ataupun kenderaan tu tak banyak mana. Asal boleh je jalan kereta kan. So kita bawa je kereta tu. Dan tendensi untuk dia rosak ataupun berlanggar ke rendah. Sebab dia kawasan Sabah Sarawak ni, walaupun dia macam, kita tak kena katakan sebagai, kalau yang kebanyakan hampir majoriti kawasan di Sabah Sarawak ni adalah kawasan perkampungan ataupun pedalaman. So bermasuk kat sini, dia punya tendensi ataupun kebarangkalian untuk dia aksiden tak ada. Rendah lah. Walaupun ada tapi rendah. So bermaksud sebab tu dia punya kadar insurans dia just RM220 dia. Compare kena bayar dalam RM305.50. Itu first. Second, Kak Jan dah buat macam ni. Kat Malaysia, harga kereta kat Malaysia, contohnya harga dia RM50,000. Dekat Sabah Sarawak, dia boleh cecah sampai RM60,000. Kenapa? Satunya, dia punya logistik. Sebab pembuatan kereta dekat Shah Alam katakan. Shah Alam, Tanjung Malim, Proton kan. Shah Alam kita ada Produa semua. Lepas tu ada kat Tanjung Malim. Bila kita nak menghantar kereta tu ke Sabah dan Sarawak, kita mempunyai kos perjalanan lah. Kos perjalanan tu sebab tu harga dia meningkat. So dia nak cover balik dia punya nilai tu, so dia reducekan dia punya kadar insurans tu lah. So dia tak adalah membebankan sangat. Tapi faktor utama yang menyebabkan dia rendah adalah ekonomi kat sana belum serancak Kuala Lumpur dan Shah Alam ataupun kawasan Semenanjung. Sebab dia tak ada highway lagi. Pembinaan PAN Borneo ni masih lagi di tahap pembinaan lagi, fasa-fasa pembinaan. Dia tak siap lagi. Kalau kita ada dah Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Pantai Timur, itu jangan cakap lah. Itu standard. Kalau kat KL kita ada highway LDP, Lebuh Raya Damansara Puchong. Kita ada Grand Saga, semuanya highway dia. So maksudnya kita dah ke depan kat sini lah. Dia nak check. Kita ada MR2. Okey, tapi MR2 dia still ada highway. Dan MR2 kalau cikgu nak beritahu, MR2 adalah projek yang tanpa tol. Okey, kalau pasal jalan highway kan, Ken Saga ke Lebuh Raya Damansara Puchong ke, ataupun nak pergi ke Putrajaya, awak perlu ayah awak kena bayar tol. Paling tidak pun RM2 lebih ataupun RM3 kena lepas tol. Okey. Tapi dekat MR2 yang Luffy cakap MR2 dia tak ada. Start projek dia bina pada awal tu sampai dia siap, dia tak dikenakan apa-apa bayaran tu. MR2 sama juga projek yang PAN Borneo nanti. PAN Borneo dia cakap dia tak akan kenakan sebarang charge tol. So tak ada tol kat situ. So maksudnya apa? Dia nak merancakkan aktiviti ekonomi dia lah. So senang lah. Transport daripada Kuching ke Bintulu ke Miri kan.
kita dah tak perlu dah menggunakan helikopter helikopter ataupun perjalanan menggunakan bot atau tu lagi satu lagi awak kena gunakan kapal terbang. Kapal terbang yang ringan lah, kapal terbang ringan untuk bawa barang-barang. Okey, ataupun awak nak pergi sana kan, bila Kuching ke Miri ke Bintulu ke, awak kena boleh sampai ke Kuching, daripada Semenanjung ke Kuching, dan daripada Kuching awak kena naik flight lagi ke Bintulu, ke Mukah semua. So dia kena buat perjalanan 2 kali lah. So kat sini bila ada highway Pan Borneo tu, dia mempercepatkan, dia memudahkan. Orang tak payah perlu naik kapal terbang dah. So walaupun tu satu je dia menjimatkan kos lah. So sebab tu jadi dia merancangkan ekonomi. So kerajaan akan mengurangkan kos-kos yang sampingan untuk membantu rakyat yang lebih inilah supaya dia boleh lebih menggunakan highway tu. Okey, bagus. Ada MR2. Okey, so kat sini dia ada premium asas bagi polisi pihak ketiga, kebakaran dan kesusian. Tadi kita ada 3 kan? Polisi pihak ketiga, polisi premium pihak ketiga, kebakaran dan kesusian, dan satu lagi komprehensif. Okey, untuk yang pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, formula simple dia 75% daripada premium polisi komprehensif. Jadi kita belajarlah macam mana nak kira dia lah. Okey. Okey, untuk rumus mengira premium asas polisi komprehensif bagi Semenanjung Malaysia, premium asas sama dengan kadar bagi 1,000 yang pertama tambah dengan 26 bagi setiap RM1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Okey, contohnya kadar dia RM40,000 kan. Kadar insurans yang kita nak tetapkan RM40,000. RM1,000 harga dia RM305.50. Baki dia kena darab lah. Okey. RM26 darab berapa? 39 lah kan. So 39,000 bahagi dengan 1,000 jadi 39. So 39 darab 26. Dapat berapa? Tambahkan. Itu pengiraan dia lah. Tak apa, kejap lagi kita ada satu kolom macam ni kita nak settlekan. Dan ini nombor 1. Ini 2 rumus. Nombor 3 yang paling penting awak kena tahu adalah pasal diskaun tanpa tuntutan ataupun NCD. Ialah ganjaran untuk memiliki pemilik kereta jika tiada sebarang tuntutan dibuat dalam tempoh setahun. Okey. So macam tadi cikgu punya cermin kepecah kan. Walaupun cikgu menuntut ataupun membuat tuntutan claim semua kan kepada syarikat ni, tapi sebab benda tu adalah polisi tambahan. Okey. So cikgu boleh dapat NCD lagi. So misalnya NCD tu ada lagi. Kalau tidak, kalau cikgu pernah accident itu, yang kemik tu, cikgu claim kepada syarikat insurans, NCD cikgu daripada 35% jadi kosong. Dia become macam discount lah. Contohnya awak bayar sepatut bayar RM1,000, awak just bayar RM500 je. Nampak tak? Betapa murahnya kat situ. Dia dapat diskaun kat situ. Itu pentingnya NCD. Okey. So NCD ada tambahan lagi. Diskaun-diskaun yang ditetapkan oleh syarikat insurans lah. Ada lagi sebenarnya. Tapi yang standard dinamakan sebagai NCD, iaitu non-claim discount. Diskaun tanpa tuntutan. Okey. So kita tengok soalan pertama ni. Macam ni nak kira dia. Okey. So Encik Zaki menetap di Semenanjung Malaysia. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurансkan. Okey, kat sini kita ada yang diinsurансkan RM85,000. Kita apa tak tahulah, tapi kereta dia berkapasiti enjin dia 2,494 cc. Umur kenderaan 6 tahun. Okey, umur kenderaan tu 6 tahun. So jadi 6 tahun tu tak efek pun. Dia tak efek pun kepada ni. Tapi kalau biasanya dah akan efek kepada ni lah.
Sekejap, umur kenderaan dia tak bukan faktor penyumbang kepada kadar dia. Okey. Untuk 1000 yang pertama. Okey, 1000 pertama, kalau kita tengok jadual dia sini, jadual belakang dia, dia punya sisi dia 2494 kan. Okey, 2494 dekat sini. Jadi kita ambil 3050 sebab tak boleh. Dia tak boleh 2200 sebab dia kena lebih daripada 2494. So bermaksud kat sini polisi komprehensif dia awak kena pakai kalau kat Semenanjung Malaysia RM372.60 dan polisi pihak ketiga dia just dia bayar RM167.40. Okey, RM167.40. Okey. So boleh catat kat situ untuk Encik Zakri ni RM137.60 dengan polisi pihak ketiga dia RM167.40. Okey. Okey, so maksudnya dia nak minta tiga-tiga. Polisi komprehensif, polisi pihak ketiga dan polisi pihak ketiga kebakaran dan pencurian lah. Kat sini. So kat sini cikgu dah senaraikan 3 jadual yang berasingan supaya kita boleh comparekan mana harga yang murah, mana harga yang mahal lah untuk Cik Zakri kat sini. Okey, tadi kita nampak dia punya untuk 1000 pertama dia kena bayar RM372.60. RM372.60. Okey. Tapi dia nak RM85,000 kat sini. RM85,000. So baki dia tinggal berapa kalau kita tolak dengan 1000? So kita dapat baki dia 84,000. So 84,000 bahagikan dengan 1000. So kalau kita bahagikan dia dapat 84. So bermaksud RM26 sebab dia duduk Semenanjung kan. Kalau Sabah Sarawak harga lagi murah RM20 dia. So 26 darabkan dengan RM84. Silap, RM26 dapat darab dengan 84 kali. So 26 darab dengan 84. So kita dapat RM2,184. Okey. Itu untuk baki lagi RM84,000. Sebab dia nak buat RM85,000 kan. So baki lagi 84 lah bila ditolakkan 1000. Okey, settle tu. Lepas tu kita pergi pada C, dinamakan sebagai premium asas. Premium asas sama dengan A tambah B lah. So RM372.60 tambahkan dengan RM21.84. So tambahkan. So sepatutnya kita dapat RM255,000. RM255,556.60. RM2,556.60. So kalau kita tambahkan, so dapatlah premium asas dia berapa. Tapi NCD dia kat sini, untuk tahun lepas NCD dia dapat 30%. Okey? 30%. Okey. Cikgu nak beritahu NCD ni adalah diskaun. Tadi cikgu cakap diskaun. Maksimum diskaun dibagi adalah 55%. Okey, setiap kereta ataupun setiap orang yang ingin renew Rotek ataupun renew insurans ni, dia tiap tahun dia ada kenaikan insurans dia. Kenaikan diskaun insurans dia, NCD dia akan naik. Sebablah bila kita dah lama menggunakan insurans kat syarikat tu, dia akan bertambahkan lah. Dia tambah. Maksudnya dia bagi diskaun banyak sikit kan. Macam kita dah selalu belikan insurans tu, so dia tambahkan lah. Tanpa claim, so dia tambahkan. Hampir boleh sampai 55% paling maksimum dia punya tu. Cikgu dah pernah dapat lah 55% tahun ni. Cikgu dapat 55%. So maksimum lah. So lepas tu dia dah kenaikan dah. So start dengan 25%, dia naik 35, lepas tu 45, lepas tu 55. Last kali 55%. Lepas tu dia stay maintain je.
Dia tak ada tambahan jadi 65%. Kita just balance 55%. Okay, so NCD dia 30%. So 30% daripada premium asas dia. So 30% darab dengan RM2,556.6 should be kita dapat RM766.98. Okay, so premium kasar yang kita boleh dapat adalah kita tolakkan RM256.60 tolak dengan RM766.98. So kita dapat lebih kurang RM1,789.62. Nampak tak? Dia kena bayar tiap-tiap tahun RM1,789.60. Tapi baliklah dia naik kereta berkapasiti 2,454 cc. Kita besar kan, panggil kita 2.4, 2.5 cc. So dia dapatlah harga tu. Dia kena bayar dengan harga tu. Okay. Itu komprehensif, maksudnya keseluruhan dia dapat. Dia dah cover. Berlaku accident apa semua dia cover. Tapi untuk polisi pihak ketiga dan kepakaran, dia dapat kurangkan dia punya dia punya pembayaran ni lah. So macam mana kita nak dapatkan 0.75 iaitu 75% darabkan dengan premium asas. Okay, premium asas. Kita dapatkan premium asas dah. So 0.75 darab dengan 200, 0.75 darab dengan 2556, 60 sen. So should be kita dapat jawapan dia 1917.45. 1917.45. Okey, NCD dia. Okey. NCD dia 30% sama juga. Okey, 30% darabkan dengan RM1,917.45 tu. So kita dapat RM595. Silap. RM575. Okey, 500. RM575.24. Okey. Itu dia punya NCD lah. Tengok tadi. NCD dia kat sini 766. NCD kat sini 575. Dapat diskaun. Murah sikit lah. Kurang sikit diskaun dia. So total up, premium kasar dia dapat dalam RM1,342.21. Okey. Dalam 21. Okey. Sebab tolak 1917.45 sen tolak dengan yang ni. RM575.24. So kita dapatlah RM1,342.21. Nampak tak? Dia lagi kurang daripada yang kita ambil premium polisi komprehensif. Dalam 300 lah dia kurang kan. So okey lah dapat kurang. Tapi dia kurang pun tak kurang, dia dapat ni lah. Dia tak berjaya dapat semua. So kalau ada accident ke apa, dia kena bayar sendirilah kereta tu. Okay. Tapi dia kalau boleh doakan dia buat kereta dengan selamat lah. Itu dinamakan sebagai pihak ketiga. So kita ada kat pihak ketiga sahaja pihak ketiga saja dalam jadual tu dia dah bagi dah siap-siap RM167. RM167.40. Okay, that mean dia punya premium asas tu murah sangat. Sebab tu orang cakap kalau nak buat rotek kadang-kadang dia boleh adjust sebagai ni third party punya. Okay. So RM167.40 je keseluruhan. Tolak dengan NCD dia dapat RM50.22. So total up dia kena just bayar RM117.18. So ada yang orang dan dia macam malas nak ambil tu, maksudnya dia berjaga-jaga bawa kenderaan, dia ambil third party punya lah. Okay, third party dia lagi murah. So nampak, compare dengan dia kena bayar RM1,789, dia just bayar ni je.
RM117.18 dia untuk tahun tu. Biasanya siapa yang tak bawa kereta sangat ni kira kalau dia pandai jaga kereta kan. So dia dah boleh jimat dah RM117.18. Tapi dia ada pro and contra lah kalau siapa ambil polisi pihak ketiga ni. Memang dapat murah. Tapi dalam yang sama kalau awak murah sangat, nanti dia ada yang certain dia tak cover. So sebab kalau awak accident ke, awak kena bayar sendiri. Dia tu. Contohnya cikgu kena bayar itu total up dalam RM7,000 ke RM8,000. Kan? RM7,000 ke RM8,000. Tapi bila cikgu bayar insurans komprehensif, cikgu tak payah bayar pun RM7,000 tu. Cikgu tak perlu keluarkan duit tabung cikgu, duit simpanan cikgu untuk bayarkan kad bengkel. Baiki kereta cikgu semata-mata kan. Baik RM7,000 cikgu pergi jalan-jalan, bawa anak bini kan, makan-makan angin semua kan. RM7,000. So dah cukup dah dia dah menjimatkan kita kat sini. Walaupun kita kena bayar mahal sikit je daripada yang satu lagi, ketiga tu. So awak boleh nampak dia punya perbezaan antara yang komprehensif, polisi pihak ketiga dan juga polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian lah. Okey. Okey. So rasa cikgu kena sambung minggu depan kot. Okey. Tapi sikit je cikgu sambung untuk minggu depan mengenai dengan deductible dengan co-insurance. Dia ada dalam 5 slide lagi lah. Tapi just penerangan je, tak ada pengiraan sangat. Okey. Ataupun cikgu boleh bagi benda tu sebagai dia punya ni lah. Nota. Nanti cikgu upload dalam ni lah, slide. Okey, dalam Google Classroom awak boleh tengok. Okey, nanti kalau tak faham boleh tanya macam nak kira. So minggu depan kita just go through dan kita buat latihan. Yang dalam kertas yang cikgu suruh print kan. Ada latihan-latihan tu kita buat. Okey, boleh? Minggu depan kita just buat ujian lah. Okey, siapa nak salin boleh salin dulu. Okey, siapa nak salin boleh salin dulu. Soalan ni, cikgu masa dalam 5 minit.